Hakim. Hakim baca soalan tu. Ada satu menunjukkan pencapaian bagi dua kelas alfa dan beta dalam satu ujian. Kelas manakah menunjukkan pencapaian yang paling konsisten dalam ujian itu? Beri sebab untuk jawapan anda. Jadi cuba cerita sikit macam mana kamu nak tahu markah mana yang lebih konsisten. Kalau banyak data tu dia hampir dengan mean, kiranya sisi hampir dia kecil. Okey. Jadi So kalau jawapan A ni kelas alfa tu lagi konsisten daripada beta sebab sisi hampir dia kecil. okey, betul lah. Jadi sisian piawai itu serakan data tu besar mana kan. Jadi kalau lagi kecil dia maknanya data kita dia makin hampir dengan nilai mean kita. Jadi data tu lebih konsisten. Okay, B pula. Tentukan lengkung yang sesuai mewakili data alfa dan beta. Lengkung P alfa, lengkung Q beta. Kenapa? Sebab pilihan piawai tu dia mewakili label lengkung di sekitar mean. So lengkung P tu label dia lagi kecil. So sisi piawai dia kecil. Jadi yang ni macam kefahaman lah. Kalau tajuk normal ni, kalau kita tengok graf dia, dia ada lengkung yang bentuk macam loceng ni kan. Dia loceng ni dia boleh jadi loceng yang kurus lah orang kata. Lepas tu ataupun loceng yang lebar macam ni kan. Ni lagi lebar loceng tu maksudnya sisian piawai dia lagi apa? Lagi lebar, sisian piawai lagi tinggi. Jadi sisian piawai lagi besar kita akan dapat loceng yang lebar rendah ni. Tapi kalau kata sisian piawai dia kecil, nilai-nilai dia banyak dekat dengan mean kan. Jadi kita akan dapat loceng yang bentuk tinggi dan kurus ni. Jadi betul lah jawapan dia. Yang P tu alpha, yang Q tu beta. Okey, soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2. Ungkapkan M dalam N. Macam nak buat ni. Ini tajuk apa dulu? Ini buat tajuk apa? Pilih atur. Yang ni pilih atur dan gabungan kan. Yang ni pilih atur, yang P tu maksudnya kita pakai formula P. Jadi macam mana kita solvekan soalan ni? Soalan ni dia yang nilai N tu kita kena try je guna calculate. Mula-mula kita pindah bagi P duduk sebelah, M duduk sebelah. Tukarkan kedudukan ni kan. Okey, lepas tu? Lepas tu kalau macam saya buat ni, N tu saya try dengan nilai P. N tu saya try dengan nilai 4. Jadi 4 ni kamu akan gantikan kat tempat N yang kat atas ni. Jadi kalau kata N kita ganti dengan 4, kalau N tolak 1 tu ganti dengan apa? 3. 3 ini yang ni picit kalkulator kan. 4P3 tu dapat apa? Arman, 4P3 tu dapat apa? 24. Jadi yang ni dapat 24. Lepas tu yang 3P2 dapat apa? 6 eh? Ya. Jadi 6. Jadi 24 bagi 6, 24 bagi 6 dapat 4 ni kan. Jadi kita tahu yang 2M adalah sama dengan 4, jadi kamu dapat M kan? Ya. M dapat 2. Lepas tu? Kita kena try dengan satu lagi nilai. Jadi kita try sebab kita pakai kaedah cuba-cuba ni lah. Okay, jadi kita picit 5P3 ni, 5P3 dapat berapa? 60. 60? Ya. 4P2? 12. 15. Jadi 60 bagi 5 dapat 5. 12 je tu. 15? 12. Okey. Ni dah dapat 5 kan? Kita dapat M tu 5 bahagi 2. Ni macam mana kamu relatekan maklumat tu untuk dapat hubungan antara M dengan N tu? Kalau kita nampak itu kalau 4 sama dengan 2M tu, M tu sama dengan 2. Sudah separuh kan? Jadi kalau kita tengok bila N tu 4, M tu 2 kan. Jadi kita tulis relationship je lah. Jadi kita
kita dapat jawapan hubungan dia M sama dengan N per 2. Ini kaedah cuba-cuba tau. Dia ada kaedah yang kamu kena ganti dalam formula tu, tapi yang tu lagi susah dan tak padan dengan markah ada 2. Jadi kalau soalan yang macam ni, yang berkaitan dengan pilih atur ataupun gabungan, yang dia buat macam ni kan, kamu guna kaedah cuba-cuba macam cikgu buat ni lah. Sebab kalau kita nak selesaikan guna dia punya formula yang N faktorial tu kan, dia akan jadi susah lah. Jadi kita guna kaedah cuba-cuba untuk soalan jenis sebab selalunya markah dia tak banyak. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Siapa soalan nombor 3? Abbas. Abbas. Min bagi 8 nombor ialah P dan hasil tambah kuasa 2 nombor-nombor itu ialah 232. Diberi bahawa variansi ialah K. Ungkapkan P dalam sebutan K. Okey, jadi first kali dia kata min kita adalah P kan. Jadi min sama dengan apa bahagi apa? Min sama dengan Tengok yang kamu tulis tu. Min tu P kan. Jadi P sama dengan apa? Kelas. Abbas? ya, P sama dengan jumlah min per 8. Jumlah min per N lah ni kan. Bukan N. jumlah min. Jumlah sigma X ni. Sigma X ni jumlah sumber data. Jumlah sumber data bahagi dengan bilangan data. Jadi yang ni dapatkan punya min. Apa formula nak dapat variance? Kemudian dapat variance. Kamu tak tulis ni. Variance sigma ke sigma kuasa 2? Sigma kuasa 2. Jadi sigma kuasa 2 kamu sama dengan K kan? Betul? Jadi macam mana nak dapat sigma kuasa 2 tu? Macam mana kamu dapat formula untuk variance? Apa formula dia? Dia bagi dalam kamu punya formula sheet tu kan? Ada kat senarai formula kamu. Apa formula dia nak dapat variance? Dia sigma kuasa 2 sama dengan apa? Variance sama dengan sigma X kuasa 2 per N. Jadi sigma X kuasa 2 per dengan N tolak dengan? Tolak dengan Tolak dengan? sigma X. Bukan. Tolak dengan X. min X. kuasa 2 kan? Betul? Ya. Ni formula lah. Formula ni kita petik daripada kita punya senarai formula tu. Yang ni formula yang kita tak ada frekuensi sebab yang ni kiranya data berterabur lah. Jadi kita dah ada sigma X kuasa 2 kan? Berapa sigma X kuasa 2 kamu tu? 232. Jadi 232 bahagi dengan N kamu. Tadi dia dah bagi bilangan. Kita kena cam dari soalan ni. 8 tolak dengan P kamu apa tadi? Min kan? Jadi P kuasa 2. Jadi lepas tu dia suruh kita ungkapkan P dalam sebutan K. Maksudnya dia nak apa? Dia nak Dia nak apa? nak nilai P. Dia nak P tu sebagai perkara rumus. P kat depan. Jadi betul lah ni 232 per 8 dapat 29. Lepas tu kamu punya ada tolak P kuasa 2 tu kamu pindahkan sampai P duduk depan. Lepas tu last kali kamu dapat P sama dengan punca kuasa 29 tolak K. Okay, betul? Faham kan ni Abah? Boleh? Boleh. Ya, soalan ni senang lah. Okey, soalan ni untuk Ilyas, untuk Syahman. Tapi dia tak ada. Jadi kita jawab sama-sama lah, soalan ni senang je. Okey, jadi jadual 4 menunjukkan taburan markah bagi sekumpulan murid dalam ujian matematik tambahan. Jadi dia bagi kamu markah dengan kekerapan longgokan ya. First kali kita cari dulu dia punya kekerapan dia. Nak dapat kerapan daripada kekerapan longgokan. Tolak. Okey, jadi yang pertama ni 5 kan, yang kedua berapa? 18 tolak dengan 5 kan, dapat 15. Okey, seterusnya? 13 yo. 13. 13. Cikgu. Okey, lepas tu? 21. 21. 14. 14. 19. 19. Last kali? 8. 8. 8. Okey. Jadi 80 ni bilangan pelajar yang ada kan? Betul? Jadi kata Encik Edri ni cikgu dia berhasrat untuk memberi ganjaran kepada 20 murid yang terbaik.
Okey, 20 yang terbaik. Tentukan markah minimum yang diperlukan. Jadi kamu boleh agak tak? Yang ni kita nak guna formula apa ni? Nak bagi hadiah kat 20 yang terbaik ni. Median. Median ke? Kalau kata dia nak bagi kat median, dia akan bagi 40 orang terbaik sebab ada 80 orang kan, betul? Jadi yang ni kita pakai formula median tapi kita tak cari median. Kita cari siapa? Kuartil pertama ke Kuartil Sama. pertama ke ketiga? tiga. Ketiga. Kita tak nak yang pertama. Kamu tengok markah yang mana yang elok tu. Yang duduk bawah kan? Jadi kita nak yang markah yang elok yang bawah tu. Jadi yang tu kuartil ketiga. Kalau kita nak cari kuartil ketiga, kita kena darab dengan berapa N tu? 3/4. Kita kena cari 3/4 daripada 80. Berapa tu? 60. 60. Ni data yang ke 60 tu duduk kat mana? Pelajar yang ke 60 ke atas tu duduk kat mana? Kelas yang mana? Macam mana nak cari kelas dia bila kita dah tahu 60 ni kat sini? Yang ni berdasarkan kekerapan ni kan? Jadi yang mana satu tu yang pelajar kita, yang mana satu yang kita nak ambil tu? 60 dan 9. 60, 69 betul ya yang ni ya. Okey, jadi kita kena cari apa untuk dapatkan Q3 tu? Cari kekerapan bukan ya. Cari ni. Cari kekerapan longgokan sebelum dia ke dia punya? Kekerapan longgokan sebelum ke dia punya? Belum. Sebelum 53 ni nah. Lepas tu kekerapan dia, kelas dia. Kekerapan kelas dia berapa? 19. 19. Lepas tu kita nak lower boundary dia. Lower boundary dia apa? Yang ni lah. 60 campur 59. 59.5. 59.5. Okay, kita masuk formula L dulu. 59.5 campur dengan kamu punya 3/4 daripada 80 ni kan? 60. 60 tolak siapa? Tolak 19. Ya ke? Tolak 53. 5. Tolak 53. Tolak kekerapan lengkapkan sebelum 53. median tu. Per dengan? 19. 19. Berapa saiz kelas tu ni? 5. 5? 10. 10 silap. Saya kelas ada 10. Silap. Kira ni dengan kalkulator berapa kamu dapat Q3 tu? Berapa markah tu? $63 ke? Betul. 63 point? 0.18. Okey. 63.18 kan? Jadi maknanya pelajar yang dapat markah 63.18 ke atas baru dapat hadiah. Yang tu 20 yang terbaik. Yang itulah cara dia nah. Jadi kalau kata dia bagi soalan macam ni mesti sama ada kita pakai kuartil pertama, kedua, ketiga. Kamu kena cam je yang mana satu dia tengah cakap pasal siapa. Okey, habis dah soalan ni. Okey, nombor 5. Siapa kena buat nombor 5? Okey, jadi Amir baca soalan dulu. Bekas bentuk kun dengan jejari adalah separuh dari ketinggiannya diisi dengan air. Pada masa yang sama, air mengalir keluar dari punca yang bocor. Jika paras air susut dari 4 cm kepada 3.9 cm, jadi perubahan hampir bagi separuh bekas kun tersebut. Okey, jadi dia suruh cari apa tu? Y, delta Y. Delta B kan ya, sebab dia nak isi padu kan. Jadi kat sini kamu ada di selamat kamu, dia bagi kamu maklumat formula isi padu kon tu. Kita nak kena beza formula ni. Tapi sebelum kita nak beza tu, kita kena buat apa dulu? Masuk maklumat. Buat masuk maklumat dia. Sebab sekarang ni kita ada R dengan H kan. Jadi yang kita nak tu, sebab dia suruh cari perubahan hampir isi padu, dia suruh beza apa terhadap apa. dV/dt. Kita nak kena pakai tinggi. Macam mana kamu tahu dia berkaitan dengan tinggi bukan berkaitan dengan radius? Paras air. Paras air. Betul lah. Jadi dia bagi paras air tu menyusut. Jadi yang berubah tu sekarang adalah H. Bila H tu berubah, B tu berubah kan?
Jadi sekarang ni masalah kamu dalam equation ni kita ada R dengan H. Bila kita nak buat pembezaan kita tak boleh ada dua pun boleh ubah, jadi kita kena gantikan R ni dalam sebutan H dulu kan. Baru kita boleh beza. Jadi macam mana nak gantikan R dalam sebutan H? Amir kat mana dia bagi jawapan kamu tu? Kita jejari adalah separuh ketinggian. So kita ganti H kedua kat tempat R. Jadi kita tahu R tu sama dengan H per 2. Jadi kita akan masukkan dalam equation ganti kat tempat R kuasa 2 kan. Okay, jadi kamu kuasa 2 kan dapat H kuasa 2 per 4. Lepas tu kamu darab masuk H, dia jadi 1 per 3 pi H kuasa 3 per 4 ni. Yang ni boleh gabung lah sebenarnya kan, kamu darab kan. Betul. Jadi H kuasa 3 pi per 12, jadi ni V. Okay, lepas tu kamu buat apa? Beza. Kamu beza kan, jadi kamu dapat dV over dV over dt, dH lah. Kamu tulis H ni kamu dapat dH lah nak. dV over dH dapat apa tu? Beza. Dapat apa? Tak. Dapat mana yang kamu beza? Kecil sangat tulisan kamu. Ni lah, ni dah beza belum? Belum. Belum. Kamu tak payah buat U dengan V kan? dV over dH. Oh, yang ni kamu buat U dengan V lah? Tak payah buat pun tak apa. Macam mana nak beza ni? Ni VV kamu sama dengan apa ni? Pi H kuasa 3 per 12 kan? Betul? Jadi kalau kita beza terhadap H kan? Jadi dV over dH kamu tu 3 tu darab pi depan. Dia jadi apa? Jadi apa? Dia jadi 3 per 12 lah, betul? Sebab semua pemalar ni kat depan ni akan didarabkan dengan 3. Nah? Dia 3 per 12 pi. Lepas tu H kamu jadi kuasa berapa? Kuasa 2. Jadi 3 per 12 ni boleh permudah kan? Jadi berapa tu? 1 per 4. Jadi tinggal pi H kuasa 2 per 4 lah. Yang ni kamu punya dV dH. Okay, yang ni yang mana satu? Kes yang mana satu pembezaan ni bila 4 berubah jadi 3.9 ni? Ni yang mana? Tahu aku delta X sama dengan dV/dH. Yang ni perubahan kecil kan? Jadi perubahan kecil tu delta Y dengan delta X. Tapi kita ubah kamu punya delta Y tu sebenarnya delta apa? Delta V kan? Jadi kita pakai simbol yang betul. Delta V over delta apa? H. Sama dengan dV over dH. Dia taklah sama. Dia sama dengan yang kerenting tu kan? Menghampiri dH. Lepas tu dia nak delta V kan? Jadi delta V sama dengan dV over dH darab dengan delta H. Okay, jadi dV dH kamu dah tahu. Lepas tu kamu tahu tak delta H kamu macam nak dapat delta H? Ada maklumat dia bagi tu kan? Jadi kamu tulis je kan? 4, mana kamu tulis tak? Kan cikgu dah terpotong. 4 jadi berapa? 3.9. Jadi 4 ni apa? Asal. Yang asal H lah. 3.9 tu apa? dV/dH. H campur dengan delta H. Betul tak? Ni macam nak dapat delta H. Delta H sama dengan apa? 3.9 tolak 4. Kita kena tolak lah sebab kita nak ni saja. Mesti tolak yang ni dengan yang ni. Mesti yang kemudian tolak yang asal. Dapat apa tu? Negatif 0.1. Negatif 0.1. Jadi kita gantikan negatif 0.1 kat sini. Lepas tu dV dH tu kita akan gantikan dengan kita gantikan H tu dengan apa? Kita ganti dengan 4. H tu maknanya asal dia. Delta H tu maksudnya 0.1. Ni bila kamu ganti H tu kamu dapat berapa tu? 16 lah. 16 pi per 4. Potong. Dapat 4 pi kan? Ni kamu dah ringkas kan? Kamu buat ni kan ni? Kamu tahu lah kamu buat apa? Okay, lepas tu dapat jawapan negatif 0.4 pi. Betul lah? Okay. Jadi ingatlah yang ni kamu kena tahu soalan ni yang mana satu. Lepas tu apa benda yang dia nak. Jadi kalau boleh kamu guna simbol seperti soalan lah supaya pemeriksa tahu yang kamu faham lah kamu tengah buat apa. Okay betul. Nombor 6 pula. Ada soalan tak? Faham tak? Tak? Okay, nombor 6. Nombor 6? Ada ni? Ya saya. Okay, cuba bagi tahu macam mana nak jawab A tu. Yang A tu Ha. kita tak boleh ganti tu weh. So belah bawah tu kita kena pecahkan.
Macam mana kita pecahkan? Bagi X dua lah. So 3 kat atas, X kat atas tu boleh potong. Memang kita nak bagi dia kena X. Dia macam ni tadi ni. Kalau kata dia ada X, kita tengok kuasa tertinggi X. Sekarang ni kuasa tertinggi dia 1 kan. Jadi maksudnya kalau kata kita nak ubah ni, kita boleh bahagi semua orang dengan X. Yang kamu buat ni kamu bahagi semua orang dengan X lah betul? Jadi bila 3X ni bahagi dengan 3, kita bagi dengan X dia jadi 3 kan. Lepas tu yang siapa yang tak ada X tu dia akan jadi 2/X lah. Lepas tu yang belakang tu X bahagi dengan X dia jadi 1. Lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita set limit. Kita masukkan limit infinity ni kan. Ya. Jadi bila kita masuk limit infinity tu memang akan letak kat bawah ni sebab jawapan untuk soalan macam ni dia tak pernah infinity. Jadi kalau dia letak kat bawah apa-apa bahagi infinity kita dapat apa? Kosong. Jadi dia kan jadi 3 over kosong tolak 1, jadi jawapan dia jadi? -3. Okey betul, -3. Okey B pula. B kena buat apa? Sekali bagi V duduk seorang-seorang. Susun dulu sebab dia nak suruh cari dV du, jadi kita nak bezakan V terhadap U kan. Jadi equation tu mesti V sama apa-apa. Okey, jadi kita dah susun dia jadi V sama dengan 3U over U tolak 3. Lepas tu buat apa? Lepas tu kita nak bezakan kena pakai betul bahagi. Betul hasil bahagi siapa yang U, siapa yang V? U atas, V bawah. Okey, atas U, bawah V. Confuse sikit sebab dua-dua pakai U dengan V lah. Tapi ni formula macam formula fizik tu lah. Okey, jadi 3U bila kita beza dia jadi apa? Jadi 3. Jadi 3. Okey, jadi maknanya DU kamu tu 3. DV kamu apa? DV 1. DV 1. Okey, kita masuk dalam formula dia. Apa formula dia? DV DU sama dengan apa? DV DU sama dengan V DU over DX. So VDU tolak UDV kan. Kita ingat macam tu, kita tak payah ingat tingkat bawah dia sebab dia per DX tu. VDU tolak UDV over V kuasa 2. Okey, jadi mana dia tulis V tu kita akan ganti dengan yang asal ya. Jadi yang ni U tolak 3 darabkan dengan 3 tolak 3U darab dengan 1 per dengan V kuasa 2. Okey, U tolak 3 kuasa 2. Jadi yang ni simple lah, kita akan kembangkan dia. 3U potong dengan 3U kan. Tapi kamu ada buat careless mistake admin sebab U tolak 3 ni dua-dua kena darab dengan 3. Kan? Jadi dia jadi 3U tolak 9. Jadi 3U tolak 3U potong tinggal negatif 9 lah kat atas ni. Okey. Yang bawah ni tak kembang pun tak apa, kamu boleh biar dia sebagai U tolak 3 kuasa 2 tu sebab yang tu bentuk yang paling ringkas. Dia boleh tinggal bentuk macam ni. Tapi kalau kembang pun tak salah cikgu rasa. Okey, betul lah. Jadi yang ni kita pakai petua hasil bahagilah. Okey. Ada soalan tak? Tak ada? Faham lah? Okey. Faham aja kan? Kamu try buat tak soalan dia? Sampai Johor ni tough juga lah. Okey. Jadi nombor 7. Ajmal. Ajar 7 menunjukkan antara blok yang dibatasi oleh graf Y samaan HX dan paksi X dari A ke B. Okey. A diberi bahawa 3 Fx bersamaan Hx dan Fx AB bersamaan negatif 5. Katakan luas kawasan blok. Jadi apa maksud dia bubuh simbol yang calik ni? Prime. Prime ke? Ya. Apa maksud dia? Maksud dia dah sosang. Kan? Maksud dia dah beza. Ni bukan sangat lah. Yang ni pembezaan beza simbol. Boleh? Dy dx maksudnya. Jadi kalau kita dy dx fungsi, kita akan tulis dia sebagai f prime. Maknanya kalau fx beza dia jadi f prime x lah. Di yang ni dia beza 3 fx kan. Sebab tu dia dapat 3 f prime x tu lah. Okey, jadi dia beza 3 fx dapat hx kan. Lepas tu diberi bahawa fx sama dengan fx yang dia dah kami kalau dia tulis petak yang petak ni lah.
kurungan petak ni dia dah kamir daripada B ke A ke B ni. Dia bubuh terbalik ke betul hak dia ni? Macam mana? Betul ke terbalik dia bubuh? Siapa patut ke atas? Yang hak bawah ke hak atas? Sini kan? A, B kan? B. Jadi yang dia buat ni terbalik ke tak terbalik? Balik. Balik. Sebab tu jawapan di sini dia tulis negatif lah. Kalau ikutkan area ni positif ke negatif? Positif. Positif kan? Sebab ni kat bahagian atas paksi Y kan? Jadi patutnya dia positif. Tapi kat sini dia dapat negatif. Sebab dia masuk hak tu terbalik. Dia masukkan A ke B maksudnya. Okay. Jadi macam mana kamu nak explain ni? Ajma cuba kamu explain kan? Nak dengar kamu faham? So 3fx ni bila beza dia dapat hx. Lepas tu bila beza hx dapat 3fx. Bila kita kamir dia. Bila kita kamir dia balik kita akan dapat balik asal dia lah. Sebab pembezaan adalah songsangan pada kamiran kan. Jadi macam mana kamu guna maklumat diberi tu? Maksudnya jadi yang ni maksudnya kamu kamir terhadap B ke A ke A ke B? A ke B. A ke B lah. Jadi yang ni betul. Jadi sebab tu kita bubuh kita gantikan. Bila kita ganti fx ni, kita ganti dia dengan positif 5 kan? Yang ni kan? Jadi sebab kita punya luas tu, dia punya equation asal tu dia ada 3 kan? Betul? Jadi maksudnya bila kita nak guna maklumat dia bagi tu, kita kena darab 3 lah. Siapa tak faham ni? Yang ni soalan kamiran selalu buat macam ni. Dia selalu terbalik-terbalikkan maklumat macam ni. Jadi bila dia kata fx tu sama dengan 5, tapi tadi dia ada 3 kat depan tu. Jadi maksudnya yang ni kan nampak tak hx, maknanya dia kamir hx kan daripada A ke B kan. Jadi kalau dia kamir hx dia dapat 3 fx balik. Tapi yang dia tunjuk ni kamiran pada fx saja. Jadi kita kena darab 5 tu dengan 3 lah. Itu saja. Yang ni markah dia berapa ya? Cikgu rasa 1 markah je lah. Jadi kalau kamu tengok markah tu nampak macam sikit, tu maksudnya soalan tu macam pusing-pusing sikit-sikit je. Dia tak susah sangat maklumat tu, kita tinggal nak darab sikit je. Ada tak? Ada soalan tak? Tak? Faham lah? Okay. B. Ajmal terang B pula. B. Graf Y sama hx mengenai titik 1, 1 diberi d per dx kurungan hx bersamaan negatif 3x plus 2 tambah 5x plus 1. Cari hx dan sebutan x. Jadi macam mana kita nak dapat balik hx? Kalau kita beza hx tu dapat negatif 3x, kita nak dapat balik hx. Kena kamirkan. Kamir lah. Ini pun sama macam atas tu, pembezaan ni terbalik kepada kamiran. Jadi bila dia dah beza sesuatu, yang ni dy dx lah. Dy dx kita kena beza balik, baru kita dapat balik yang ni y kita. Hx kita balik. Jadi kita kamir kan. Jadi kita kamir negatif 3x kuasa 2 ni dapat apa? Ni dah kamir kan? Ni dah kan? Ni dah kamir. Negatif 3x kuasa 3 per 3. Yang ni dah kamir lah. Jadi kalau dah kamir tak payah tulis simbol kamiran ni. So 5x bila kamir dia jadi 5x kuasa 2 per 2. Lepas tu 1 ni jadi campur jadi x lah. Last kali ada tambah c kat ujung. Sebab dia kamiran tak tentu. Lepas tu macam mana dia cari c tu? Masukkan titik 1, 1. Jadi tadi dia bagi satu kan. Jadi kita ganti kat tempat y dengan kita ganti kat tempat s. Jadi bila kita ganti kita dapat c kita setengah. Kamu ada buat silap kat bawah ni. Apa silap ada Ajmal? Negatif tak? Negatif tak ada. Negatif tu kamu hilang kan? Betul, hilang negatif tu. Okey, betul lah. Jadi yang ni dia dapat balik equation. Yang ni bila kita buat kamiran tak tentu dia ada. Sebab tu dia bagi kamu titik ni supaya kita boleh cari balik nilai C. Okey, nombor 8. Yang ni soalan siapa? Lutfi. Lutfi tadi cikgu cek jawapan kamu yang kamu jawab yang atas ni tak betul. Dia cikgu ambil jawapan B je. Macam mana nak dapat jawapan A tu 8A tu? 8A tu. Salah.
Salah. Dia kata nyatakan magnitude bagi unit vektor dalam arah 2pq. Okey, kat sini clue dia unit vektor. Jadi kalau dia cakap kat kamu unit vektor, berapa magnitude satu unit vektor? Apa dia? Berapa magnitude satu unit vektor? Satu, betul? Itu jawapan dia. Jadi jawapan dia satu. Faham ke? Ni unit vektor ni vektor yang mewakili sesuatu vektor yang lain kan. Jadi dia vektor, kata kita ada vektor panjang macam ni. Ni vektor biasa. Jadi yang pendek ni kita panggil sebagai unit vektor kita. Jadi unit vektor ni vektor sama dengan yang ni. Cuma dia punya magnitude tu satu. Faham tak? Jadi jawapan dia satu lah. Tu je lah. Sebab dia dah kata kamu unit vektor. Dia tak ada jalan kerja. Nah, okey. Jadi B pula. B macam mana? B dia kata diberi P negatif 4, 3 dan Q, K2. Cari nilai bagi K supaya P tambah 3Q adalah selari dengan X sama dengan K. Jadi kalau vektor tu selari dengan X sama dengan K, maksudnya dia ada nilai yang mana satu yang nilai dia kosong, I ke J? Mana dia atas dia I. Dia K tu kat pasir kan? Betul? Jadi dia punya vektor tu ada vektor vektor apa tu? Vektor J saja, betul? J. J saja. Vektor I dia kosong kan? Betul? Kosong. Okey. Okey, jadi kita samakan dia. Kamu punya vektor P campur dengan 3Q tu kamu dapat macam mana? P tambah 3Q dapat dia bagi tu. Lepas tu saya samakan dengan yang tadi tu lah. Saya buat masuk dekat dalam ni. Siapa yang kosong? Atas ke bawah? Atas kosong. Atas kosong. Okey. Jadi kita akan ambil yang atas ni kan sebab vektor atas ni vektor I kan. Jadi kita samakan dengan kosong. Lepas tu kita guna untuk cari K. Ni senang lah. Jadi kita dapat K tu 4/3. Faham ke Lutfi? Faham ya? InsyaAllah. Kamu ni ke? Kamu ni ke kamu tanya? Buat ada tanya yang atas. Okey. Yang tanya yang atas ni? Salah sikit. Sebab dia cakap unit vektor ni dia perangkap kamu kat soalan tu. Okey, nombor 9 ni soalan Ilyas. Ilyas ada kat sini? Dah. Apa kamu tak hantar jawapan dah? Baru buat tadi. Dah buat dah lah ni. Kamu boleh terang kat cikgu macam mana nak buat dah. Buat. Tapi dapat A, B nak soalan pun tak faham. Ish lah. Okay, kita buat A dulu lah. Jadi baca soalan dulu. A ungkapkan AP dalam sebutan A ataupun dan atau C. Sabar, baca soalan atas tu. Raja 9. Raja 9 menunjukkan suatu segi 4 selari OABC, APD, OPC dan DCB adalah garis lurus. OA sama dengan 6A, OC sama dengan 12C dan OPC sama dengan 3/1. 3/1. Jadi yang ni segi 4 selari kan? Jadi sama. Atas ni akan sama dengan bawah ni. Jadi bawah ni pun A jugalah. Jadi CB ni 6A. Lepas tu AB ni pun sama dengan OC kan? Jadi dua-dua ni 12C. Jadi bagi kamu ni sebab PCCB, OPPC kan? Jadi kalau sini 3, sini 1 dan sebutan C tu berapa tu maksudnya? 3/4 dengan 1/4. OP ni berapa C? Berapa C? OP tu 9. Betul. 9, 12 bagi 4 darab 3 kan? 9C. Bawah ni berapa? 3. 3C. Okey. Jadi yang AP tu senang saja. Macam mana kamu nak ungkapkan dia? Negatif 6A tambah 3C. Cakap dulu AP sama dengan apa dalam vektor dulu? Tambah apa? Sama AP sama dengan apa campur apa? AP sama dengan AO tambah OP. OP. Jadi AO kamu? AO sama dengan negatif 6A. 6A, OP? Tambah 9C. Okey, betul lah yang tadi tu kita cari. Okey, B ni lah kamu tak faham kan? Jadi kalau kita ikut gambar ni,
Kamu nampak tak sebab yang ni segi 4 selari kan? Lepas tu dia bagi kamu segitiga yang kecil ni luas dia 4. Betul? Ha? Jadi lepas tu dia bagi kat kamu ketinggian segitiga besar ni 5 unit. Betul kan? Oh, Tak, tu maksud dia. Jadi ketinggian dia 5 unit. itu yang saya tak faham, jarak tengah dari A ke BD tu. Jadi jarak tegak ni bukan jarak tengah. Jarak tegak. Tegak. Okey, jadi jarak tegak tu maknanya straight je lah. Itu ketinggian segitiga kamu. Jadi kamu tengok segitiga ni sebab dia deal dengan segi 4 selari ni. Kamu nampak sudut-sudut dia sama tak dengan sudut-sudut yang besar ni? Dua segitiga kecil dengan besar ni sama tak? Dia segitiga yang rupa sama tak? Sama kan? Sama. Dia kiranya dia segitiga yang rupa sama sebiji cuma ratio dia berbeza. Nampak tak? Ni kecil. Nampak tak sisi yang ni? Sisi yang ni 3C. Sisi yang ni 12C. Nampak tak dia punya size tu? Apa ratio antara dua segitiga ni? 3:1. 4:8:12. Dia beza. Ada yang ni 1 bahagian, yang ni 4 bahagian kan, betul? Kalau tiap-tiap sisi ni yang kecil ni 1:3. Ya ke? 4:8:12. Ni 3. Ni 3 kan? Yang PC tadi 3 kan? Yang AB ni 12 kan? Ratio dia 4 lah. Boleh? Maknanya segitiga besar ni 4 kali ganda besar daripada segitiga kecil ni. Faham? Jadi kalau kata dia segitiga yang sama, ratio je berbeza sebab dia sebiji sama, kamu boleh tahu tak ketinggian ke segitiga kecil ni? Boleh. Berapa? Bagi 4. Betul. Bagi 4. Jadi kita dah ada maklumat segitiga kecil kita punya tinggi. Berapa tu? 1.2. 5 bahagi 4 kan? 1.125 ke apa? 1.125. Okey. 5 bahagi 4 dah berapa? Faham tak? 1.25. Betul tak? Okey, jadi kita tahu luas ada 4. Sekarang ni last kali kita nak kaitkan A. Jadi maknanya kita nak kaitkan dengan tapak ni. Nampak tak? Tapak ni ada dalam sebutan A kan? Tu 6. Jadi kalau CB ni 6A, DC ni berapa A? Dua. Semua sekali dia mesti 4/1 kan, betul? Jadi betul lah ni 2 sebab semua sekali 8. Jadi CB ni 6 kan? Jadi dia ni 2 kan? Nampak tak? Dia 2A lah ni. Dia 2A. Jadi kalau kita masuk formula segitiga, apa formula segitiga? Sebab kita ada luas. Setengah. Tapak paling tinggi. Tapak dia tadi 2. Kita tulis macam ni lah sebab kita tengah cakap pasal magnitude A kan? Betul? Jarak dengan tinggi dia 5/4. Jadi kalau kita pindah-pindah, kamu punya 2 magnitude A ni dapat apa? Pindah. Pindah-pindah sebab kita last kali nak cari A ni. Nak cari A. Sekejap, kena tekan calculator. .4. Dalam pecahan apa? Lamanya shift lepas tu pecik nombor 6.4 tu. Shift pecahan tu dapat 32/5 kan? Okey, jadi dia nak A kan? Jadi A apa? A jawapan dia apa? Jawapan dia bukan 3/25. Bukanlah sebab kita nak A ni 2A. Tak benar. Ya. Berapa jawapan dia? $3.2. 3.2. Betul lah. Jadi A tu 3.2 ataupun 16/5 kan? Betul. Faham tak?
Okay. Jadi soalan ni cerewet sikit lah. Tapi kalau kita tahu nampak segi empat selari ni, kita kena linkkan sebenarnya kamu boleh tengok juga 54 ni kamu boleh prove dia kalau kamu rajin cari tan theta kan. Tapi tak payahlah sebab kalau kita tengok dengan mata kasar pun kita tahu segitiga ni sama, cuma satu tu kecil, satu tu besar sebab dia terkandung dalam satu lagi segitiga tu. Nampak? Okey, selesai soalan ni. Habis kan? Okey. Ada siapa ada soalan tak? Senyap okay. Okay, nombor 10. Siapa kena buat nombor 10? Siapa? Hakim lah? Okay. Cuba baca soalan. Turut sampel S dan subsetnya ABCD adalah ditakdirkan seperti berikut. Nyatakan nilai A yang bersilang dengan B. Okay, jadi yang ni maksudnya dia bersilang kan? Betul. Kalau kata kita buat Venn diagram yang rupa dia gini kan? Betul? Yang tengah-tengah ni kan? Tu maksudnya kan? Tapi ada persilangan tak antara set A dengan B tu? Tak ada. Tak ada. Jadi apa jawapan dia? Kosong. Kosong, betul lah. Jadi set dia kosong. Okay, B. Tentukan dua peristiwa yang merupakan peristiwa habisan tetapi bukan saling eksklusif. Jadi apa maksud peristiwa saling eksklusif? Peristiwa eksklusif, peristiwa yang nombor dalam set tu dia tak bersilang. Betul lah, dia Venn diagram yang asing-asing macam ni. Apa maksud peristiwa tu peristiwa habisan? Dalam satu peristiwa tu dia ada semua nombor. Jadi kalau kata ada case, kita ada set tapi ada nombor-nombor kat luar tu kan. Jadi yang tu kiranya bukan peristiwa habisan lah. Jadi peristiwa habisan tu maknanya subset A dan subset B tu jumlah semua dia mesti ada semua dalam set semesta gitu. Jadi yang ni perkataan baru ya, habisan ni. Aku tak tahu ada dalam buku teks ke tak ada, cikgu kena google lah itu. Okay, lepas tu B, dia kata kamu tentukan dua peristiwa yang merupakan peristiwa habisan tapi bukan saling eksklusif. Yang mana satu? B dengan D. B dengan D. Sebab apa? Sebab dia ada semua nombor. Dia ada nombor yang bersilang kan? Jadi bila dia ada yang bersilang maksudnya apa? Dia bukan eksklusif. Tapi dia ada semua nombor daripada 1 sampai 6 tu. Maksudnya dia peristiwa habisan. Okey, betul. B dengan D. Lepas tu yang C tu? Tentukan dua peristiwa yang merupakan peristiwa saling eksklusif tetapi bukan peristiwa habisan. Yang satu? Yang dia A dengan C. A dengan C. Jadi sebab apa dia bukan peristiwa habisan? Sebab dia tak ada nombor satu dalam bentuk set. Jadi dia ada 2, 3, 4, 5, 6. Dia tak ada nombor satu. Jadi dia bukan peristiwa habisan. Tapi dia tak bersilang kan. Jadi dia saling eksklusif. Okay ya. Okay, jadi ni betul. Ni kamu tulis dah. Nanti boleh baca. Okay, nombor 11. Luqman? Ya. Okay. Macam mana? Baca soalan tu. Sebelah menunjukkan lengkungan Y sama dengan 3 sin X tolak 4 sin kuasa 3X. Untuk X, satu ramai Okay. Diketahui bahawa lengkungan itu boleh ditulis sebagai Y sama dengan sin BX dengan B ialah pemalar. Katakan nilai B. Okay, jadi B ni mewakili apa? Dia punya singkat. Singkatannya? Singkatannya bukan. Y, dia kata semua ni boleh jadi Y sama dengan sin BX kan? Jadi maknanya ni graf sin BX lah. Jadi B dalam Y sin BX ni maksudnya apa? Kita ada dua benda kan. Kalau kata kita ada satu equation trigonometry tu, kita kata Y sama dengan sin X kan, kita ada amplitude dia. Amplitude tu nombor kat depan ni. Jadi kat sini kamu nampak tak amplitude dia berapa? Berapa? 1. Jadi kalau nombor kat sini, kalau dia kata dia buat A, dia suruh cari A tu 1 lah. Okay. Tapi kat sini, kalau kita tulis Y sama sin X, maksudnya dia ada satu cycle saja dalam 360 kan. Maksudnya sini 360. Satu cycle sin tu maknanya gunung tu satu atas satu bawah macam ni. Tapi sekarang ni kita ada berapa cycle dia tunjuk tu? 1,5. Dia ada 1,5. Macam mana kamu baca 1,5? Betul lah. Ini 1 kan?
Lepas tu dia ada separuh lagi graf sin. 1/2 dalam 180. Maknanya kalau dia teruskan sampai 360, ada berapa graf sin kat situ? 3. Ada 3 dah. Semua nampak tak benda ni? Ni kita doublekan je lah ni. Graf ni ada 3. Jadi kalau kita darab 2, dia akan ada lagi 3 biji kan? Jadi ada 3 biji lagi, maksudnya kita ada 3 set graf sin tu. Jadi yang dia nak ni dalam 180 ke dalam 360? Yang B ni? 360 lah. Jadi, ni cycle dalam 360. Mesti 360 darjah lah. Jadi jawapan dia bukan 1.5. Jawapan dia apa? 3. Betul lah kamu jawab ni. Jawapan dia 3. Okey, lepas tu seterusnya selesaikan persamaan 6 sin X sama dengan 8 sin kuasa 3X tambah 1. Jadi kalau kita nampak word seterusnya tu, maksudnya dia ada link dengan soalan atas tu. Faham? Sebab tu kamu kena check apa benda yang dia dah bagi kat atas tu, sebab tu dia dah kata equation kat atas ni adalah boleh singkatkan sebagai equation bawah ni kan. Maknanya equation yang dia tulis ni kalau rupa dia sama, kita boleh tukar dia jadi equation yang kat bawah ni. Dia ada serupa tak antara equation B ni dengan equation yang dibagi kat A tu? Ada? Ada. Apa beza antara dua tu? Ada beza apa? 6 sin X tolak 8 sin kuasa 3 kan? Jadi yang dia bagi tu apa? 3 sin X tolak 4 kan? Jadi maknanya kita macam mana nak bagi dia sama, kamu buat apa? Bagi semua dengan 2. Kamu bagi semua dengan 2. Jadi bila kita bahagi 2, yang ni akan jadi sebiji macam soalan yang kat atas tu bagi kan? Betul? Ya. Lepas tu bila dia sebiji, maknanya kita boleh tukar dia jadi sin BX tu lah. Jadi sin BX tu sin 3X. Jadi kita dapat sin 3X sama dengan setengah. Jadi bila kita dah dapat sin 3X setengah ni, kita kena buat apa nak dapat dia punya sudut? Shift sin dapat alpha 30. Dapat 30. Jadi yang ni kita nak jawapan dalam sukuan yang keberapa? Pertama dan kedua. Pertama dan kedua sebab apa? Sebab sin positif. Sin positif dan sukuan pertama dan kedua. Jadi sebab dia kata 3X, maksudnya kita kena cari berapa round ni? 3 lah. Kita darab 180 dengan 3 sebab sekarang ni memang kita nak cari S kan, tapi sebab kita start dengan 3X, maksudnya kita kena cari julat dia sampai 3X. Jadi kita kena cari 3 darab 180. Jadi kosong ni darab 3 kosong jugalah. Jadi kat sini 500 berapa? 540 lah. Jadi kita kena cari sampai 540. Jadi first round tu sukuan pertama dan kedua kita dapat 30 dengan 150. Lepas tu macam mana nak dapat dua lagi nilai ni? 30 tu kita tambah dengan 360. Okey, untuk dapat second round kita akan tambah dengan 360. Lepas tu? Tu 150 tu tambah juga dengan 360. Jadi bila kita nampak ni 540 kan, maknanya kita berhenti dekat sini lah, kita tak payah cari lagi dah. Betul. Jadi 540. Lepas tu kita nak cari X, maksudnya kita kena buat apa last sekali? Dengan 3. Bahagi semua dengan 3, lepas tu yang ni jawapan dia. Ingat lah, jadi kalau ada 3X kita kena cari 3 round lah. Kita kata yang ni kita kena darab 3, kita cari tu 3X dulu. Lepas tu last sekali baru kita cari untuk X. Okey. Betul. Nombor 12 ni soalan Abbas. Abbas kan? Itu sabar kan? Okey. Dalam raja 12, OPS adalah sebuah segitiga sama kaki dan OQR adalah sebuah sektor bulatan dengan pusat O. Diberi bahawa OP nisbah PQ sama dengan 2 nisbah 3 dan panjang lengkuk QR ialah 13 cm. Carilah dalam cm persegi rantau beloret. Jadi first kali kita kena cari apa dulu? First kita kena cari ni kamu cari panjang lengkuk. Kita ada panjang lengkuk. Panjang lengkuk kita berapa tadi? Lengkuk 25. 25? 13. 13. Okey. Jadi kita nak pakai formula apa nak cari panjang lengkuk tu? S sama dengan R theta. Jadi kita dah ada panjang lengkuk. Kita nak cari apa daripada formula panjang lengkuk ni? R. Kita nak cari jari dia. Jadi yang ni theta ni masih dalam radian kan? Ya. Sudut dia yang ni, betul lah kamu buat ni. Yang ni 0.52.
Jadi kita dapat R25. Jadi lepas kita dapat R tu macam mana kita nak dapat kawasan Bilorit tu? Luas sektor tolak luas segitiga. Okey, betul. Jadi luas sektor pakai formula apa? 1/2 R kuasa 2 theta. R kuasa 2 theta. Theta ni kedam berat. Jadi setengah darab 25 kuasa 2 darab 0.52. Kalau yang segitiga tu kamu pakai yang mana satu? 1/2 efisiensi. Betul. Jadi macam mana kamu dapat dia punya sisi segitiga tu 10? Dia kata panjang O. Sekejap. Ada tu ratio dia tu. Macam nak guna ratio tu nak cari panjang OP dengan PS tu? Kalau dia kata 2 dengan 5 maknanya keseluruhan dia ada berapa bahagian tu? 25. 25 tu boleh bahagi dengan 5 bahagian kan? Sebab 2, 3 tu maknanya semua kali 5 bahagian. Jadi kalau dia 2 bahagian daripada 5 bahagian, kita nak buat macam mana? Jadi 25 tu kita boleh bagi 5 dapat 1 bahagian. 1 bahagian dia besar mana? Besar mana? Yang ni satu part. Faham? Jadi dia 2/5 dengan 3/5 kan? Cikgu rasa kamu buat pecahan terus betul tak? 2/5 darab dengan 25 betul? Ya. Betul? Jadi kalau kita buat macam ni pun boleh juga sebab dia bagi 5 bahagian. Jadi radius tu bahagi 5, satu bahagian tu 5 cm lah. Jadi sebab yang ni 2 bahagian maknanya dia 5 darab 2. Betul lah 2/5 daripada 25 lah. Yang ni 3/5 daripada 25 kan? Okey. Jadi dapat 10. Jadi kamu pakai sudut yang mana? Sudut. Sudut mana? Yang sin lah. Yang sin ni sudut mana ni? Ni sudut apa? Sudut OPS. Macam mana kamu dapat dia 120? 3.142 tolak 0.52 tolak 0.52. Betul, 3.142 tu pi kan sebab 180 adalah sama dengan pi. 3.142 tolak dengan 0.52 darab 2. Yang ni kamu dapat dalam radian. Lepas tu macam mana kamu tukar dia jadi darjah? Tukar pi degree 2.102 darab 180 per pi. Okey, betul. Dia dapat 120.42. Lepas tu kita tolak lah kan. Ni kamu dapat 162.5 tolak 43.12 dapat 190.38. Betul lah. Jadi kalau yang ni kamu tak nak tukar jadi darjah pun boleh, tapi kalkulator kena dalam mode rad. Jadi kamu boleh guna terus nilai dalam radian. Boleh? Tadi berapa? 2 point something tu kan? 0.2 something. Jadi kalau kata kita nak pakai nilai tu terus, kita pastikan kalkulator kita dalam mode radian. Jadi sin mode radian tu mesti di dalam mode radian, kamu tak payah tukar dia jadi darjah. Dapat jawapan sama lah. Okey, seterusnya soalan 13. Yang ni, soalan ni susah sikit. Caman pun tak ada. Mari kita buat sama-sama. Okey, yang ni soalan sebenarnya sesuai untuk silibus KSSM. Tapi cikgu tengok walaupun kamu bukan silibus KSSM, kamu yang soalan exam macam silibus KSSM lah. Nasib lah sebab cikgu rasa orang yang buat soalan tu orang yang sama. Okey, jadi dia teruja dengan soalan KSSM, kamu pun dapat sekali. Okey, jadi rajah 13 menunjukkan sebahagian graf Y melawan X bagi persamaan Y sama dengan ABX. Jadi yang ni lengkung. Jadi lengkung ni dia dapat bila dia ambil Y dengan X lah. Jadi yang ni soalan hukum linear lah. Jadi kamu nampak tak dia kata sketch. Dia suruh kita lakarkan satu graf garis lurus dengan paksi Y dia log 2Y, paksi S dia S. Ni macam mana kita nak lakarkan yang ni daripada maklumat yang dia bagi ni. Dia suruh tandakan sekali titik yang sepadan dengan P dan Q. Macam mana kita nak buat dengan equation Y sama dengan AB kuasa X ni dulu. Keluar jadi log. Kita akan padankan ni kan sebab sekarang ni kita punya paksi Y ni log 2Y, paksi X kita S. Jadi kita akan edit equation yang bukan linear ni sampai dia jadi satu equation linear yang dia punya Y dengan X seperti yang disuruh kita sketch ni. Jadi kita nak log ni dengan log apa ni? Log 2.
Jadi dia suruh kita buat log 2. Jadi kita terpaksa buat lah walaupun kita tak suka. Jadi log 2 Y sama dengan ni log kiri kanan kita panggil. Log 2 AB. Sebab apa kita buat log kiri kanan? Sebab kita nak pecahkan orang yang seketul ni jadi benda yang dua ketul. Jadi bila A darab dengan B, bila kita apply hukum log dia jadi apa? Tambah. Dia jadi tambah. Okey. Dia jadi log 2A campur dengan Log B, 2B. log 2B kuasa X kan. X ni kita boleh buat apa? Depan. Kita angkat letak dekat depan, letak pangkat depan. Jadi siapa yang ada X tu maksudnya dia apa? Apa jawapan dia? Siapa yang ada X tu maksudnya dia apa? MX. Dia MX. Dia kat bahagian MX kita punya Y sama MX tambah C tu kan. Okey, jadi kita padan macam ni log 2A. Okey, jadi yang ni nampak tak? Y dia sekarang sama dengan log 2Y dan X kita X kan. Jadi kita dah dapat dah equation garis lurus yang kita nak tu. Tapi tak cukup tak kat situ sebab dia suruh kita plot graf kan. Jadi kalau kata kita nak lakar graf, nampak tak dia bagi titik. Jadi yang ni macam sebiji kita buat masa soalan kertas 2 tu, kita guna titik ni untuk cari kita punya koordinat baru tu. Jadi kita buat table sikit. Jadi kita punya nilai X masih lagi X kan. Jadi kamu tengok dua titik kita ni. Titik kita 1 dengan 3. Jadi sebab kita plot log 2Y melawan X, maknanya koordinat X kita masih lagi 1 dengan 3. Faham tak? Okey. Jadi sekarang ni nilai Y kita pula log 2Y. Macam mana daripada nilai Y ni kita nak dapat dia log 2Y? Macam mana nak tukar tu? Y kita yang pertama 8 kan? Kita kena letak kat mana 8 ni? Kat tempat Y tu. Ganti kat tempat Y. Jadi sebab tu dia bagi nombor comel-comel ni. Kamu nampak tak nombor ni semua kita boleh tukar dia sebab dia nombor yang asas 2. Jadi log 28. Log 28 tu log 2 kuasa berapa? Kuasa 3. Jadi log 2 kuasa 3 kan. Jadi jawapan dia apa ni? 3. 3 lah. Jadi bila Y kita sama dengan 8, log 2Y kita sama dengan 3. Bila Y kita 64, log 2Y kita sama dengan apa? 264. 64 tu 2 kuasa berapa? 4 lah. Ya ke? Cik kalkulator. 2 kuasa 6. Test kalkulator ke mana? Jadi maknanya yang ni log 2 kuasa 6 jadi jawapan dia 6. Jadi nampak tak kita dah ada 2 titik. Jadi kalau dah ada 2 titik cukup tak untuk kita lakar graf kita? Cukup lah. Jadi kita buat je paksi. Paksi Y ni kita bubuh Y yang dia nak tu lah. Jadi log 2Y. Paksi S je S. Lepas tu titik 1, 3 tu. Kita buat je lah garis kita. Jadi dia ada pintasan Y dia. Macam mana kita nak cari pintasan Y dia ke kecerunan dia? Kecerunan dia nak cari macam mana? Kat equation. Kita boleh masukkan kat equation ni kan. Kita boleh cari M ni kan. Ataupun kita pakai titik. Macam mana nak cari kecerunan daripada titik? Y2 tolak Y1. Y1 buat macam tu saja. Y2 tolak Y1 over S2 tolak S1. Tak jadi kita tanda je kat sini 1, 3. Lepas tu yang satu lagi tu 6, 3. Betul kan cikgu buat ni? Ni 6. Dah. Ni kita punya lakaran garis lurus macam tu saja. Okay, tu maksud dia lah. Jadi bila dia kata nyatakan koordinat sepadan ni, maksudnya dia nak koordinat ni lah. Jadi koordinat P baru kamu tu titik yang ni kan. P baru kamu tu titik dia 1, 3. Pada kamu punya graf garis lurus, lepas tu kamu punya titik Q baru tu adalah titik 3, 6 ni. Dia kat situ. Kamu tandakan 2 titik ni dia punya koordinat dia. Okey, lepas tu dia tanya kamu apakah nilai bagi log 2B. Kamu tengok equation ni. Log 2B ni dia wakili huruf apa tu? M. M kan? Sebab ni X kamu. Tadi kita nak cari M kan? Kita pakai formula Y2 tolak Y1 kan? Apa tolak apa? Titik ni, guna titik ni. 6 tolak 3. 6 tolak 3 bahagi dengan? 3 tolak 1. Dapat apa tu? 3. 3 per 2. 3 per 2. Okey, M kamu 3 per 2, 1.5. Di log 2B kan dia nak kan? Kita kena buat apa-apa tak lepas tu? Tak payah. Tak payah, betul lah. Jawapan dia 1.5. Okey, pandai. Tu je.
Boleh lah soalan ni kiranya soalan hukum linear yang paling susah lah. Kamu kena lakar graf dia lepas tu cari titik sepadan. Okey. Jadi yang ni cikgu kena kecil kan. Amir soalan nombor 14. Nampak tak tulisan tu? Beri bahawa 421 1/2 ialah satu janjang geometri. Cari hasil tambah n tambah 2 sebutan pertama bagi janjang geometri itu dalam sebutan n. Ni nak buat Guna formula Sn. Jadi kita nak cari hasil tambah sebutan n. Jadi kiranya kita nak formula baru kan, betul tak? Kita nak formula baru yang kita punya n tu adalah n campur 2. Jadi betul lah yang Amir buat ni, kita akan masukkan maklumat n campur 2 tu kita ganti kat mana? Tempat n. Kat tempat n tu kan. Jadi asalnya formula dia apa? Sn. Sn apa formula Sn yang kamu guna? Macam mana nak tahu nak pakai formula 1 tolak ke R tolak? Kamu cari R dulu kan? R dia cari mana? R dia? Ada setengah bagi tak kedua bagi 2. 2 bagi dengan 4 kan? Betul? Dapat 1/2 kan? Maknanya R kamu kurang daripada 1, betul lah? Jadi kita akan masukkan dalam formula yang ni. Yang ni kita kena pilih formula yang betul lah sebab nanti terbalik, nanti salah pula kita punya formula baru tu kan. Jadi kamu punya formula, cikgu tulis lah. Jadi Sn sama dengan A 1 tolak R kuasa N over 1 tolak R. Di N tu kamu ganti dengan N tambah 2. N campur 2. Okey, jadi A kita apa? 4. Ni A. Okey, 1 tolak tu per dengan ni. Lepas tu kita pemudah je lah, dapat jawapan 8 tolak 2 setengah N. Ni kan? Betul? Betul lah. Jadi yang ni kita kena pemudah je, berhati-hati. Okey, B pula. B dia suruh buat apa? Cari nilai n yang paling minimum jika beza antara hasil tambah n campur 2 sebutan pertama dengan hasil tambah n sebutan pertama adalah kurang dari 30. Macam mana kamu tahu nilai yang kamu dapat tu nilai paling minimum? Macam nak tahu nilai yang kamu cari tu nilai paling minimum? Dapat jawapan n lebih daripada 6. Sekejap. N lebih daripada 6. Oh, betul lah. Bila kita dapat n lebih dari 6, maknanya n paling kecil tu 7 lah. Betul lah kan? Itu yang paling minimum kan? Betul lah. Jadi kat sini dia kata cari nilai n yang paling minimum jika beza antara beza tu maksudnya dia tolak kan? Jadi dia tolak apa dengan apa? Sn campur 2 tolak Sn campur 2 dengan tolak dengan Sn sahaja. Betul? Kenapa kamu buat balik yang Sn campur 2 tu tak sama dengan atas? Sama kan? Yang ni sama kan dengan atas? Sama tak? Sama. Okey, jadi cikgu tengok jalan kerja kamu nak, jalan kerja yang panjang. Tapi betul lah. Okey, first kali kamu buat apa ni? Ni apa? Saya pecah. Oh, kamu pecah kan? Oh, jadi benda yang ada kuasa selalunya kita elakkan daripada pecah sebab kita selalu buat salah kalau kita pecah kan. Rasa ada cara paling mudah lagi ke? Macam nak mudahkan kerja kamu? Kamu baling-baling semua orang pergi belah sana kan. Jadi yang tadi tu yang depan tu kamu dah pemudah kan. Di 8 tolak 2 kuasa setengah N kan. Tengok muat nak tulis ni. Okey, yang kita tinggal nak mudah yang kita punya kuasa N ni. Jadi yang ni sama macam tadi. Dia jadi 4 tolak kat atas tu 4 tolak 4 kuasa setengah N kan. Yang bawah tu tinggal 1/2 betul? Macam tu kan? 1 tolak 1/2. Jadi tolakkan dengan jadi kamu kena darab semua orang dengan 1/2 lah tak? Kamu hilangkan yang tu. Okay, sekejap pening kepala juga benda ni.
Tapi cikgu rasa boleh ringkas sikit kot Amir. Cikgu tak rasa kertas satu dan kerja dia patut panjang jela ni no. Okay. Mesti dia ada shortcut dia. 3/2. Jadi kita pindahkan 0.5 tu dulu. Jadi semua orang kena darab dengan 0.5. Cikgu. Jadi 3/2 dia darab 0.5 dia jadi apa? 3/4. Ya? Betul ya? Betul 3/4. Jadi yang ni 0.5 darab 8. 4. Lepas tu 0.5 darab dengan 2 ni. Dapat 1 kan? Betul? Okey. Lepas tu yang belakang ni 4 tolak 4 kuasa setengah N kurang daripada 3/4. Jadi lepas tu kamu pindah-pindah lah. Cikgu rasa betul ni last kali kamu kena logkan dia sebab kita nak buat turun N ni kan. Jadi kamu akan dapat N tu kurang dan cikgu tak larat habis kan. Jadi kita dapat N kurang daripada 6. Jadi bila kita pindah negatif sign ni kita akan dapat N besar daripada 6. Last kali dia kata paling kecil nilai dia adalah 7 lah. Okay, sebab dia kata N besar daripada 6. Betul lah Nah? Okay. Jadi siapa ada jangka kerja lain dia boleh check. Ataupun dia tanya cikgu betul tak dia buat Nah? Okay. Nombor 15. Adenin. Ya. Jadi yang ni soalan ni kita ubah sikit boleh? 190 ni kita tukar sebab kalau tidak tak dapat jawapan dia sampai bila-bila. Nak tukar jadi sama, cikgu tukar sama dengan skema, kita tukar jadi 126 lah. Cikgu rasa dia silap tu. Okey, lepas tu kita buat apa ni? Kita ambil equation Tn sama dengan A tambah N tambah 1 D. Kamu nak guna equation ke kamu nak guna cara X kamu tu? Ya. Boleh je pakai S tu, betul lah. Tu cikgu rasa macam betul jalan kerja tu. Jadi patutnya memang betul pun jalan kerja tu. Cepat sikit tak dengar. Lepas tu N kan ada 4 sebutan. Sebutan yang first N saja. Tapi sebutan yang second N tambah 1. Kamu nak pakai N Okey, lepas tu? N tambah 2 dengan N tambah 3. Okey, lepas tu? Lepas tu kita susun equation, masukkan nilai A dengan D. Nak guna ni ke? Pakai yang S tu ada ni, senang sikit. Pakai S lah, okay. Okey. Jadi first kali kamu cari D dia dulu. Apa D dia ni? D dia 5. D dia 5. Okey, jadi kalau dia kata 4 sebutan yang berturut-turut kan. Jadi kita boleh kata sebutan yang pertama yang Tn ni, kita boleh kata dia adalah sama dengan X. Boleh macam tu. Jadi kata Tn tu sama dengan X. Jadi sebutan yang kedua tu akan jadi apa? S tambah 5. Jadi sebab dia ada D5, dia nak dapat sebutan seterusnya Tn campur 1 ni kan. Jadi yang ni maksudnya kita kena tambah 5 lagi. Jadi yang next one ni X campur 5. Okey, yang ketiga tu? X tambah 10. Sebab kita dah campur D tu 2 kali, maknanya yang ni X campur 5 ni campur 5 je kan. Jadi X campur 10. Last kali? X tambah 15. X campur 15. Yang ni kita ambil sama dengan 126 lah. Kita ubah sebab memang tak ada jawapan 190. Lepas tu kita satukan X dia semua dapat apa tu? Jadi 4X tambah 30. 4X campur 30 sama dengan 126. Okey, lepas tu? Pindahkan 30. Pindah 30 dapat apa? Enam. 96. Jadi berapa X kita? X kita 24. Jadi kalau X kita 24 tambah 5, next nombor tu apa? 29. 29.
Lepas tu 34, 34, 39. 39. Jadi kalau kita tambah semua orang ni, kita akan dapat 126 kan? Betul tak? Ya. Ya, jadi ini betul ya jalan kerja dia. Ni cara dia nak. Okey. Faham tak? Faham ah? Okey. Okey, nombor 16. Nombor 16 ni Ajmal kan? Ajmal. Ajmal, cikgu banyak kali cakap kamu 8 ni. 8 kuasa log 2x. Okey. Kamu asyik tulis di sebaris je cikgu bagi. Kamu hantar cikgu jawapan 3 round, kamu hantar cikgu sebaris. Okey. Okey, macam nak jawab soalan ni? First kali kita buat apa? Sekali 8 log 2x tu, 8 tu pindah belah mana? Pindah? Log. Kita bukan pindah. Tadi cikgu kata kamu buat apa ni? Macam mana daripada yang ni. Cikgu rasa mat kamu bising. Cuba kamu buka. Kamu pakai speaker phone kamu je. Boleh buka Sat? Lagi kamu pakai balik. Jadi yang ni 8 kuasa log 2x sama dengan 3. Yang ni dalam bentuk indeks ke bentuk log ni? Bentuk log. Indeks. Sebab 8 kuasa. Faham tak? Jadi yang ni 8 kuasa n lah, kata macam tu lah. Faham tak? Jadi yang ni dalam bentuk indeks. Kita nak tukar dari indeks ni jadi bentuk log. Jadi nampak kat 8 ni? 8 ni asas indeks kamu. Kan? Jadi bila kita nak tukar dia jadi log, dia akan jadi log asas 8 yang kamu tulis belah sini. Jadi bila kita tukar log jadi indeks jadi log, asas dia sama. Jadi kita punya log tu log asas 8. Lepas tu jawapan dia tu akan jadi nombor yang duduk sebelah sini dan indeks tu akan jadi jawapan dia. Faham tak? Jadi yang tu yang kita buat tu Jadi log 83 sama dengan yang semua orang yang terapung ni. Kamu nampak tak dia kuasa? Sebab tu jawapan dia log 2x sama dengan log 83. Okey, lepas tu kita buat apa? Lepas tu buat log belah hati. Kita tukar kat asas log tu. Dia sebab belah kiri ni dia log 2. Jadi belah kanan ni pun kita nak tukar jadi log asas 2 kan. Ni kita kena ambil nombor yang bila cikgu label 1 tu nombor tu duduk tingkat atas lah. Nombor ni duduk tingkat bawah. Jadi maksudnya asas yang lama tu jadi tingkat bawah. Jadi dia akan jadi log 2 3 over log 2 2 kuasa 3. Lepas tu? Lepas tu tukar 8 tu kepada asas 2. Lepas tu jadi nombor dua tu jadi 1. Jadi 3 saja tak boleh. Betul. Okey, dia jadi 1. Jadi tinggal 3 saja. Lepas tu 3 tu kamu letak mana? 3 tu pindah belah mana? Jadi kali ni nombor biasa kan? Ini nombor biasa kita boleh pindah. Ni sama ada kita boleh letak dekat sini dia jadi 1/3. Jadi bila 1/3 letak, kita baling dia jadi 1/3 sini. Ataupun kita boleh darab dekat belah kiri ni dia akan jadi 3 log 2x sama dengan log 2 3 kan? Okey, lepas tu 3 tu pindah belakang. 3 kena pindah kat belakang. Jadi lepas tu potong log 2. Jadi bila kita nak potong log, kita bukan potong lah ni, kita samakan log 3 ni kita kena pastikan kita dah pindah jadi kuasa dulu. Jadi kita dapat S kuasa 3 sama dengan 3. Jadi kuasa 3 ni bila kita pindah dia akan jadi apa? Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Jadi jawapan dia sama dengan punca kuasa 3 3. Biar macam tu lah sebab dia ada punca kuasa 3. Okey, betul. Lutfi. Lutfi kena ajar cikgu macam mana Lutfi buat soalan ni. Ada ke? Ke dah keluar dah? Tak ada. Hilang dah. Internet dia slow. Okey, meh lah. Mari kita buat soalan ni. Jadi soalan dia macam ni. Log kuasa, yang ni asas nampak tak asas dia? Cikgu tak suka soalan log ni. Sebab asas dia S kuasa 2. Jadi log S kuasa 2, 256. Tolak log 2x sama dengan 3. Jadi bila kita nampak bahawa asas dia berbeza ni, first kali kita akan buat apa? Nampak tak tulisan dia? Kita buat apa dulu?
Samakan asas. Samakan asas. Jadi obviously yang asas yang senang tu asas 2 ni kan. Jadi kita akan tukarkan asas yang S kuasa 2 ni jadi S kuasa log asas 2. Jadi log asas 2 ingatlah yang 256 ni tingkat atas, yang S kuasa 2 ni tingkat bawah. Jadi dia jadi log asas 2 256 per log 2 S kuasa 2 tolak log 2 S sama dengan 3. Okey. Jadi sebab dia ada 2 ni kita boleh buat apa? Dapat. Dah depan, okey. Jadi 2 ni boleh pindah depan. Lepas tu 256 ni kita boleh perkecil kan? Jadi kita boleh kecil dia. Kalau kamu nampak nombor yang comel je, kamu try tengok. Dia mesti boleh tukar jadi asas 2. Jadi 256 ni 2 kuasa 8. 2 kuasa 8. Jadi kalau dia ada log 228 maknanya 8 pun boleh duduk depan juga kan? Jadi dia jadi 8 log 22 per dengan 2 log 2x tu. Jadi 2 dengan 8 ni kita boleh potong dia. Kita tinggal apa kat atas tu? 4 kan? Betul? Ni duk potong ni. Dia tinggal 4. Sekejap. Okey, lepas tu okey. Jadi lepas tu sebab dia ada log 2x kat bawah ni. Yang ni kamu jangan buat lah. Kamu nak pindahkan dia sebab kita tak suka tingkat bawah. Jadi kita darab semua orang dengan log 2x. Jadi bila kita dah sampai sini, cara yang paling senang untuk kita handle soalan ni, kita let dia jadi U ke apa kan? Senang sikit nak tengok kan? Jadi sebab dia akan follow rule yang sama macam rule algebra bila dah sampai sini lah. Jadi yang ni dia darabkan semua orang dengan log 2x. Jadi bila yang first one ni darab log 2x, dia akan hilang lah. Dia akan jadi 4 saja. Yang nombor kedua ni bila kita darab log 2x dia akan jadi ada kuasa 2. Betul ke tulis macam ni? Okey, jadi yang belakang ni dia ada log 2x jugalah. Jadi macam ni. Okey. Lepas tu mana jawapan dia? Okey. Jadi lepas tu baru dia let kan. Kalau kamu let kat bawah pun senang jugalah. Jadi kita tukar dia jadi suatu, kita nak bagi senang untuk kita selesaikan, kita tukar dia jadi suatu pemalar. Dekat sini dia tukar jadi X, jadi kamu boleh tukar dia jadi apa-apa pemalar lah. A, B, C sebab tak nak X ke sebab kat sini dah ada X kan. Dia bila tukar maksudnya log 2X tu tukar jadi X, kat sini ada kuasa 2. Jadi dia akan jadi X kuasa 2 lah. Jadi dia jadi 4 tolak X kuasa 2 sama dengan 3X kan, yang ni X kan. Jadi kita selesaikan yang ni, nampak tak? Yang ni equation kuadratik kan. Jadi X kuasa 2 tolak 3X tolak 4 sama dengan 0. Jadi kita EQN kan dia, kita dapat X kita. Bila dah jadi X ni, kita kena tukar balik X kita jadi yang asal lah. Sebab last kali kita nak solve kan log 2X ni. Jadi log 2X adalah sama dengan 1. Log 2X adalah sama dengan 4. Jadi bila dah sampai sini, kita nak buat macam mana? Macam nak dapat answer dia. Kita dapat answer 2 ni. Macam mana dari log 2X sama dengan 1 dapat X sama dengan 2? Masukkan nilai X tu. Masukkan nilai X? Tak lah, yang ni dia solve. Jadi yang ni dalam bentuk log kan. Macam mana kita nak tukar daripada bentuk log ni, dia jadi bentuk bawah ni. Dia buat apa? Dia tukar jadi indeks tu tak? Cuba kamu tukar ni jadi indeks. Yang ni berapa? Mana asas dia? Asas log tu berapa? 2 kan. Jadi sekarang ni kita punya asas log tu 2. Jadi asas indeks kita pun 2. Jadi 2 kuasa 1. Kita akan ambil nombor sini kan. Kita pusing je ni no. 2 kuasa 1 sebab bila kita tulis dalam bentuk log ni, jawapan log ni adalah indeks kita. Adalah sama dengan X. Jadi bila 2 kuasa 1 sama dengan X, kita dapatlah X kita sama dengan 2. Jadi untuk yang ni apa dia? Macam mana dia pusing ni? Nampak tak dia buat arrow? 2 kuasa 4. Negatif 4. Dia ada negatif kan ni. Negatif 4 sama dengan X kan. Jadi 2 kuasa negatif 4 tu maknanya 1 per 2 kuasa 4 kan. 1 per 16, 1 per 2 kuasa 4. Jadi dapat 1 per 16, kita dapat jawapan X kita. Jadi kalau boleh kamu jangan tukarkan let dia jadi X juga sebab nanti kamu confuse kata kamu dah dapat jawapan. Jadi kamu let dia jadi U ke apa? Boleh U ke Y ke, tak kisahlah. Supaya kamu tahu last kali kita nak cari X kan. Jadi nanti kamu lupa bila kamu buat macam ni, nanti kamu tinggalkan dia sebagai jawapan yang ni. Ini belum jawapan lagi. Sebab last kali kita kena tukar dia balik jadi log 2S baru kita boleh cari X tu.
Okey. Tadi yang ni soalan Hakim ah? Okey. Baca soalan ni. Diberi lengkung fungsi kuratif Fx sama dengan Mx kuasa 2 tolak 4x tambah n dengan keadaan M dan n ialah pemalar mempunyai satu titik maksimum. Diberi M ialah satu integer, nyatakan julat nilai M yang maksimum. Saya nak dapat tu. So dia kata apa maksimum, so nilai dia kena negatif. Tapi dia kata integer, so kiranya kosong tak termasuk sebab integer. Jadi nilai terbesar yang kita boleh untuk negative number, nilai apa? Negatif 1. Betul lah. Jadi bila dia kata yang ni gram maksimum ni gram masam A kita tu kurang daripada kosong kan? Maksudnya M kita ni pun kurang daripada kosong. Sebab dia kata integer tu maksudnya nombor tu mesti nombor bulat. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak boleh jadi perpuluhan atau pecahan kan? Jadi kalau dia tak boleh jadi perpuluhan, dia punya limited lah range dia. Jadi kalau nombor negatif ni lagi negatif dia lagi kecil dia kan? Jadi negatif 4, negatif 5 tu maknanya nombor negatif yang lebih kecil. Jadi kalau dia kata negatif, cari negatif yang paling maksimum, maksudnya negatif yang boleh yang paling besar tu negatif 1 lah. Jadi sebab tu jawapan M tu negatif 1. Okey, B pula. Dengan menggunakan jawapan dari A, cari nilai N apabila graf itu menyentuh pasti X pada satu titik sahaja. Maksudnya apa bila dia kata menyentuh pada satu titik? Maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, jadi bila sebut je menyentuh ni maknanya kena pakai B squared tolak 4AC. Kita akan masukkan nilai, kenapa kamu masuk dia ada nilai X lagi? Kan? Itu equation je. Itu equation dia. Okay. A kamu negatif 1 lah. Lepas tu B negatif 4, C kamu N Okay, jadi negatif 4 kuasa 2 tolak 4 negatif 1 darab dengan N sama dengan kosong. Jadi yang ni straightforward je, kita akan dapat 16 campur 4N sama dengan kosong. Jadi N kita sama dengan negatif 4. Okay, betul. Yang ni soalan Luqman Cari nilai bagi A, B dan C jika fungsi tambah BX tambah C mempunyai persamaan paksi simetri di X sama dengan 1 dan melalui titik 0, 1 dan negatif 1, negatif 5. Cari nilai A, B, C. Macam nak buat tu? Mula kita boleh tahu dah C tu sebab C tu sini pintasan Y kan? Okay. So pintasan Y X dia. Yang ni lah sebab yang ni X kosong, Y 1. Jadi maksudnya C ni nilai dia 1. Lepas tu kita buat apa? Ini okay, dia dah dapat dah jawapan C. Okay, lepas tu? Lepas tu kita macam lepas tu kan kita masukkan nilai negatif 1 dengan negatif 5 tu dalam equation dia. Okay. Equation A X tu macam negatif 5 sama dengan negatif 1 negatif 1A. Sebab negatif 1 kuasa 2 kan? Betul? Tolak B tambah 1. Sebab ni kamu dah ganti dah X dia. Okay. Ni tolak 1 kan? Betul kan? Okay. Jadi yang ni kita dapat satu equation. Okay. Lepas tu satu lagi equation. Kita guna paksi simetri tu kan negatif B per 2A sama dengan 1. Okay. Lepas tu kita dah ada B. Masukkan je lah. Okay, jadi dia start negatif B over 2A sama dengan 1. Lepas tu yang ni kamu dah substitute masuk lah kan? Okay. Lepas tu ini B kan? B, kamu jangan tulis B macam 6 nanti kamu sendiri salah faham. B kan? Ke 6? 6. Okay. Okay. Yang ni dah hilang dah B dia jadi negatif 6 campur A per 2A. Jadi kita dapat A dulu kan? Ya. Jadi A dapat negatif 2. Dah dapat A, kita buat apa? Masukkan dalam negatif B tolak 2A pula. Okay, jadi kita masukkan semula yang equation yang sama dengan 1 ni, kita dapat B kita sama dengan 4. Sekejap, betul tak?
Soalan nombor apa? Nombor 19. Betul nah. B kita 4, A kita -2 nah. Jadi yang ni sebab kita dah ada titik, jadi kita masukkan titik tu supaya kita dapat equation lah. Sebab yang ni kiranya kita ada 2 unknown lah. Kita ada A dengan B yang kita tak tahu. Jadi bila ada lebih daripada 1 mesti melibatkan persamaan serentak lah. Okay. Kamu nak habis kan ke dah 10.56? Ada lagi 5 soalan ke kamu nak sambung hari Jumaat ni? Nak sambung Jumaat ni nak? Boleh tak? Boleh lah. Ngantuk lah. Okay, jadi tinggal nombor 20 Abbas. 21 ni tak susah lah. Cikgu rasa soalan ni Amir pernah tanya cikgu. Jadi cikgu bagi kat Amir lah. Hari tu cikgu bagi kat Syaman. Jadi cikgu rasa macam susah sikit untuk Syaman lah. Lepas tu ni pun soalan Amir buat kan. Tak apalah, kan cikgu bagi kamu extra. Ada Nin. Rasa soalan yang bawah ni. Okay. Ajmal dah jawab dah. Tinggal soalan Lutfi yang tak siap lagi bagi kat cikgu jawapan kan. Nanti kamu settle lah. Okay. Jadi dah habis lah kelas hari ni. Kita sambung next class. Tapi next class nak buat kertas 2 sekali. Jadi kamu hantar cikgu jawapan kertas 2 kamu lah. Kertas 2 tu tak tahu susah ke senang. Tapi dah buat.